Bila kita bangun saja, pertama dalam hadis Nabi, apabila seseorang bangun saja daripada tidur, dia boleh menghirup udara, maka dia telah seolah-olah diberikan dunia dan segala isinya. Oh, itu pasal nikmat ni kena syukur, bukan kena dapat duit baru nak buat syukur. Al-Imam Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad masih di dalam perbahasan seorang syekh, seorang guru. Sebagaimana kita tahu, syekh ada dua, dan yang dibahaskan di dalam fasal ini iaitu lebih menumpu kepada syekh yang pertama yang dipanggil Syekhut Tahkim. Wa hadha kulluhu fi Syekhut Tahkim. Semua yang telah disebutkan sebelum ini kepada Syekh Tahkim, ada adab dia, iaitu orang panggil syekh itu menghukumkan perjalanan hidup kita, menghukumkan daripada sudut amalan kita, menghukumkan bila kita tanya, syekh, aku ni nak berkahwin, apa pandangan kau? Maka dia akan tanya, dah dapat belum calon? Maka ada iaitu dua calon yang aku sedang memikirkan. Maka disuruh, jadi aku begini, macam mana sifat-sifat keduanya, ia ni salihah, begini. Maka dia guide, maknanya segala aturan dia tu dia merujuk kepada guru itu. Kemudian guru itu suruh sembah istikharah, dan kadang-kadang sampai ke tahap guru itu juga sendiri istikharah, dan lepas saja 2-3 hari dia datang dan guru itu kata, bagi aku nampak yang ini lebih sesuai bagi kau. Begitu contohlah. Dan kemudiannya aturan zikir dan sebagainya. Macam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia seorang syekh juga, dan anak-anak murid dia ada yang ambil zikir daripada dia. Maka contohnya bila ditanya kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, 2-3 hari ini saya sebut pasal perkara ini kerana ianya umum untuk umum muslimin semua, insya-Allah. Jadi kadang-kadang kita nak khusus, kita tidak jumpa syekh lagi. Jadi Imam Ghazali meletakkan dengan mengatakan paling kurang iaitu setiap lepas subuh itu jangan tinggal 4 perkara. Maknanya sibuk macam mana kita satu hari itu, mungkin selepas itu kalau kita hanya dapat solat fardu saja tak apalah, tapi pagi itu lepas subuh jangan tinggal 4 perkara, kata Imam Ghazali rahimahullah. Iaitu yang pertama, wazifatun fid da'wat, iaitu wazifah pada doa. Maka jangan tinggal lepas subuh tu berdoa, kerana Nabi pernah berdoa untuk awal pagi itu, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkati umat aku pada awal pagi mereka. Jadi lepas subuh tu jangan tinggal. Kalau yang lain tu tertinggal ke apa ke, walaupun sepatutnya tak apa, tapi kalau jangan tinggal yang pagi tu kalau boleh. Sebab awal permulaan kita mudah-mudahan dapat doa Nabi SAW. Iaitu yang pertama, doa. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah berdoa, mintalah segala hajat daripada Allah yang baik, terutamanya pada agama kita. Kerana para ulama menyebutkan al-bala al-haqiqi, iaitu bala yang sebenarnya, yang ujian yang kita boleh pandang ujian, sebenarnya ujian pada mengamalkan agama. Contohnya, kita terpaksa berkorban untuk ibadah kita terpaksa berkorban untuk majlis ilmu kita terpaksa berkorban untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu sebenarnya ujian yang paling besar. Para ulama kata ujian dunia senang susah ini sebab dunia ini bersifat sementara, dan dunia ini di sisi Allah mata'un qalil, itu benda yang terlalu kecil. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, kalau ada sedikit pun dunia ini nilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk sekalipun, maka kalau ada nilai sebesar sayap nyamuk, pasti kalau ada nilai, pasti Allah tak akan bagi seteguk air pun kepada orang-orang hamba-hamba dia yang kufur pada dia. Tapi sebab tak ada nilai, kan itulah orang-orang yang ingkar pada Allah pun kaya, senang. Orang-orang yang kufur pada Allah pun kaya, senang. Sebab Allah bagi, sebab benda tu tak ada nilai di sisi Allah. Kalau ada nilai, walau sebesar nyamuk, sayap nyamuk sekalipun dunia itu, maka pasti Allah tak akan beri pada orang yang ingkar pada dia. Ini tak ada nilai. Kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah, kita jangan tinggal doa, minta doa. Banyakkan doa, meminta pertolongan, antaranya Allahumma a'inni
zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wazifah yang kedua iaitu selepas kepada doa iaitu al-adhkar wa tasbihat. Biar ada zikir, biar ada tasbihat, iaitu subhanallah subhanallah dan zikir-zikir yang lain. Contohnya macam kita lepas sembahyang subuh tu kan ada, selepas sembahyang tu dah ada. Kemudian tambahkan dengan zikir, contohnya maghfurat, ataupun kita membaca ayat-ayat Allah paling kurang 10 ayat. 10 ayat tu amalkan, baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sehingga akhir macam dalam Yasin tahlil kita tu. Baca yang itu, kemudian ni kalau mampu baca Yasin setiap pagi, itu lebih afdal. Kalau tidak, yang itu jangan tinggal sampai 2 ayat akhir, iaitu amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi sampai la ilaha illallah nafsan sehingga akhir. Maka kemudiannya tasbihat, zikir, kemudiannya zikrullah, yaitu dengan membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim yang disyorkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertamanya zikir yang kalau boleh jangan tinggal 10 zikir, yaitu zikir yang pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu selalu kita baca lepas sembahyang. Lepas subuh kan disunatkan 10 kali. Dengan lepas maghrib 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudiannya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini yang disyorkan oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan hadis Nabi SAW. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ada setengah-setengah tarbiyah daripada masyayikh diletakkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu selepas sembahyang zuhur. Dia buat 100 kali baca, kemudian dia baca Hizbun Nasr, kemudiannya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin yang kedua. Yang ketiga la ilaha illallah al-wahidul qahhar wal-wahidul qahhar as-samawati wal ardi ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ini 3. Ini yang ketiga Imam Ghazali letak. Yang keempat, kemudiannya yang keempat itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu yang keempat. Yang kelima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Yang ni kadang-kadang setengah-setengah madrasah, setengah-setengah tarbiyah daripada masyayikh dia dibaca sebelum subuh. Tapi yang Imam Ghazali ni dia kata semuanya selepas subuh. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Kemudiannya yang keenam subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang ni yang keenam. Yang ketujuh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang ketujuh. Kemudiannya yang ke-8 Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian yang ke-4 selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ini lafaznya Imam Ghazali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam wa sahbihi wa sallim. Ini yang ke-9. Yang ke-10 yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu 10 yang disyorkan Imam Ghazali. Antum boleh rujuk dalam kitab beliau yaitu Bidayatul Hidayah. Ada 10, 4 perkara jangan tinggal. Kemudiannya yang tadi yang kedua kan al-azkar dengan tasbih, dan yang ketiga qiraatul Quran. Paling kurang 10 ayat yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir sekali at-tafakkur. Duduk sekejap, jangan terus bangun. Bila dah habis semua tu duduk sekejap, tafakkur. Tafakkur ni memikir. Maka 2 saranan dari Imam Al-Ghazali, 2 untuk kita berfikir. Begitu juga Imam Habib Abdullah Al-Haddad, iaitu berfikir pada penciptaan Allah dan berfikir pada nikmat Allah. Maka mula-mula duduk tu tafakkur, maka duduk diam, kita fikir tentang diri kita. Bila tengok kejap tangan kita, subhanallah, tangan aku masih boleh bergerak. Subhanallah, Allah jadikan aku sempurna. Maka mikir, ada orang yang tidak ada tangan, ada orang yang tidak ada kaki, ada orang yang ada kaki tapi tak boleh bergerak, ada orang yang begini, ada orang begini. Maka fikir dalam kepala kita. Yang kedua nikmat.
Bila kita bangun saja, pertama dalam hadis Nabi, apabila seseorang bangun saja daripada tidur, dia boleh menghirup udara, maka dia telah seolah-olah diberikan dunia dan segala isinya. Itu pasal nikmat ni kena syukur, bukan kena dapat duit baru nak buat syukur. Kita bangun tidur tu hidup boleh hidup tu, dapat dunia dan segala isi dah. Jadi bandingkan begitu. Maka kita pun berfikir tentang nikmat Allah. Tengok rumah kita, tengok kereta kita, Allah Akbar, nikmat Allah. Mikirkan kereta kita, rumah kita, isteri kita, anak-anak kita sihat. Lepas tu bangun pergi kerja. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jaga daripada subuh tu sampai. Dia para ulama tasawuf mengatakan tujuan kita pagi tu sebab kita nak aktifkan. Dalam hadis yang sahih bahawa pagi itu akan bertukar malaikat, 7 malaikat yang Allah letak jaga kita. Maknanya 7 malaikat. Orang panggil malaikat hafazah, yang tengok amalan kita dan jaga kita. Maka bila kita buat itu, dia orang panggil activate. Orang panggil apa? Malaikat rasa segar dan malaikat rasa semangat dalam nak menjaga dengan izin Allah kepada hamba itu. Kalau boleh gitu. Kalau yang terbaik, pagi dan malam sebelum tidur, amal paling kurang tu dua tu. Kalau saya lah, kalau tarbiyah, orang-orang yang main mengaji dengan saya, walaupun saya tak layak untuk bertarbiyah, cuma kita menyampaikan apa yang guru kita sampaikan, maka paling kurang bukan pagi saja, iaitu pagi dan malam. Antara tu kalau tak ada amal, pagi tidur, kita tidur tak ada amal, tak ada masalah lah. Tapi jangan tinggal pagi dan petang. Mudah-mudahan Allah beri taufik, insyaAllah.